Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dapat kita bertemu dengan para ikhwah pada malam ini dalam siri kuliah kita dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung surah Al-Buruj yang kita telah baca bahagian pertamanya pada kuliah yang sebelum ini. Jadi kita akan cuba sambung bahagian yang kedua, ya, dan mudah-mudahan dapat kita baca sampai ke akhir surah Al-Buruj ini. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat surah Al-Buruj, ya, ayat yang ke-11, ya. Dan buat mereka yang mempunyai tafsir Ibnu Katsir ini yang berwarna hijau, bolehlah membuka di halaman 307. Kita lihat surah Al-Buruj ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kejayaan yang besar. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala sesudah menceritakan tentang peristiwa mangsa yang dibakar di dalam parit api, Allah seterusnya di dalam ayat yang ke-11 dalam surah Al-Buruj ni menceritakan tentang ganjaran mereka yang terus tabah, dan istiqamah di atas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak goyah dengan ujian-ujian yang terpaksa dihadapi dalam nak mempertahankan keimanan mereka pada jalan Allah. Maka Allah kata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan dengan qadar Allah yang baik maupun yang buruk, seperti mana dalam rukun iman kita yang 6. Jadi orang-orang yang beriman adalah mereka yang berpegang dan percaya dengan rukun iman yang 6 perkara itu, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan, seperti mana dalam hadis Jibril daripada riwayat Imam Muslim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan saleh. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan-amalan saleh? Orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka di sini kita harus jelas juga bahawa amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah amalan-amalan yang berteraskan kepada dua syarat. Dua syarat setiap amal ibadah yang ingin dilakukan. Dua syarat bagi setiap amalan soleh yang ingin dilakukan, supaya amalan itu mendapat kategori sebagai amalan soleh. Dua syarat ini ialah ikhlas, semata-mata kerana Allah, serta ittiba', yakni mencontohi teladan yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dilakukan itu. Maka hanya dengan ikhlas disertai dengan ittiba', mencontohi sunnah Nabi,
amalan itu akan dianggap sebagai salih, sebagai baik. Maka jika sekiranya salah satu daripada syarat ini atau keduanya tidak ada, maka amalan itu tidak akan dianggap sebagai amalan yang salih, ya. Maka kita lihat sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, ya. Jadi di dalam amalan salih tadi itu, ya, kita kata perlu ada syarat ikhlas, ya, yang mana apa yang menyalahi ikhlas ini berbagai, ya. Dengan yang mana kita boleh kata dia, apa yang bercanggah dengan ikhlas adalah apa juga amalan yang dilakukan kerana selain daripada Allah, ya, termasuk riya, sum'ah dan selainnya. Apa juga niat kerana selain daripada Allah, maka dia bukan ikhlas, ya, dan besar kemungkinan dia akan jatuh ke dalam syirik, ya, menyekutukan Allah kerana melakukan sesuatu ibadah yang sepatutnya dikhaskan buat Allah ternyata dilakukan kerana selain daripada Allah, maka itu dikatakan sebagai boleh jatuh di dalam syirik, menyekutukan Allah. Yang mana kalau sekiranya seseorang itu melakukan satu amalan dengan menyekutukan Allah kerana selain daripada Allah, ya, dia terjatuh di dalam seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya daripada riwayat Muslim, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh. Barang siapa beramal dengan satu amalan dengan menyekutukan aku dengan selain aku, ya, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis ini, ya, disebutkan oleh Rasulullah dengan disandarkan perkataannya kepada Allah, ya, yakni hadis qudsi. Maka Allah kata, barang siapa beramal dengan satu amalan dengan menyekutukan aku dengan selain aku, apa hasilnya? Apa balasannya? Allah kata di dalam hadis qudsi ini, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Yakni Allah tidak akan menerima amalan itu sama sekali, ya. Maka itu kita kata syarat yang pertama perlu ada ikhlas. Adapun ittiba', mencontohi teladan yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah dalam beribadah, ya. Kalau seorang itu tidak ittiba', tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga ibadah, sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya, apakah ia boleh dianggap baik? Maka kita dah sebut tadi, ia tidak akan dianggap baik. Maka kalau tidak dianggap baik, bagaimana? Apakah dia akan mendapat pahala sedikit ataupun bagaimana? Kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih juga daripada riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak menepati cara kami, yakni sunnah Nabi, fahuwa rad, maka dia adalah tertolak, yakni tidak diperkenankan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kata dalam apa juga amalan ibadah yang kita harapkan pahala daripada Allah, perlu ada dua syarat ini, ikhlas serta mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang salih, apakah balasan bagi mereka? Allah kata, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ya. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Bagi mereka di sisi siapa? Di sisi Allah. Allah yang menjanjikan hal ini, ya. Jannat, ya, yang kita kata, yang dimaksudkan dengan jannat di sini adalah sungai-sungai, ya. Jannat ataupun kita kata syurga-syurga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan itulah kejayaan yang besar, ya. Maka buat orang yang beriman, antara apa yang dijanjikan oleh Allah adalah syurga. Mereka mendapat syurga di akhirat, ya, di akhirat kelak. Yang mana di antara ciri syurga itu adanya sungai-sungai, ya. Maka kita melihat bahawa ini adalah satu gambaran umum
tentang apa yang ada di dalam syurga, ya. Yang mana kalau kita lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Allah menjanjikan syurga buat orang beriman, yang mana sifat syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Nak mengatakan bahawa syurga yang dijanjikan buat orang yang beriman adalah di luar jangkauan fikiran kita, ya. Maka kita lihat, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan di dalam hadis hanya sebagai gambaran kasar sahaja, ya. Yang mana kalau kita lihat di antara perincian yang disebutkan tentang sungai-sungai syurga yang dijanjikan, ya, yang ada di dalam syurga itu, antara sungai itu adalah sungai susu, ya. Antara juga adanya sungai daripada arak, ya, sungai daripada madu, sungai daripada air yang bersih, yang tidak bertukar bau atau rasanya. Maka ini juga adalah sebahagian daripada perincian tentang syurga. Satu gambaran kasar juga. Kita nak bayangkan bagaimana bentuk sungai-sungai daripada susu, madu ini di luar jangkauan fikiran kita, ya. Walau apapun, hal ini disebutkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-15 tentang perincian sungai-sungai syurga, ya. Dzalikal fawzul kabir, itulah kejayaan yang besar, yakni syurga itu. Memperoleh syurga, ya, itu adalah sebesar-besar kejayaan yang boleh diperolehi oleh seseorang, ya. Al-fawz maknanya kejayaan. Yang mana kalau kita lihat, bila kita sebut kejayaan, ya, satu kejayaan, ya, dalam ayat ini dikatakan itulah kejayaan yang besar. Apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan, ya? Boleh kita katakan, kita definisikan maksud kejayaan itu dengan erti kata, yakni memperoleh apa yang diinginkan dan menghindari daripada apa yang tidak diinginkan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan kejayaan, ya. Itu secara amnya. Adapun secara khasnya, sebesar-besar kejayaan adalah memperolehi syurga itu serta terselamat, ya, daripada apa yang tidak diinginkan, apa dia, iaitu api neraka, waliyadzubillah. Kita lihat ayat yang seterusnya, inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Kita lihat sesudah Allah menjelaskan tentang ganjaran buat orang-orang yang beriman, ya, ganjaran syurga, seterusnya Allah memberi peringatannya, ya, supaya jangan kita leka, jangan kita lalai, ya. Allah mengatakan bahawa sesungguhnya azabnya benar-benar keras. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-98, innallaha syadidul iqab, azab Allah sangat keras atau sangat pedih, ya. Maka di sini ada amaran buat kita supaya jangan kita hanya menganggap bahawa Allah semata-mata Maha Pengasih, Maha Pengampun, seperti mana yang disalahfahami oleh sebahagian orang. Mereka memberatkan sifat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga ke tahap seolah-olah mereka lupa bahawa di samping sifat kasih Allah itu, ya, sifat pengampun Allah, mereka seolah-olah lupa bahawa dalam masa yang sama Allah, ya, azab seksanya adalah keras, azab seksanya adalah pedih. Di mana dalam sebuah hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflituh, sesungguhnya Allah akan terus menangguhkan buat orang yang zalim, yakni terus membiarkan dia, ya, melakukan apa yang diinginkan, ya, melakukan kezaliman yang dilakukan itu. Allah boleh menangguhkan,
ya, Allah mungkin menangguhkan supaya dia terus bermaharajalela dengan kezaliman yang dilakukan itu. Tetapi hatta idza akhadhahu lam yuflituh, tetapi apabila tiba masanya, Allah akan mengambil orang yang zalim itu dan dia tidak akan terlepas, ya, daripada cengkaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dapat terlepas daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna batsha rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu, boleh kita faham di sini adalah azab Allah adalah buat mereka yang layak menerima azab Allah itu, ya. Adapun mereka yang tidak bersalah, mereka yang beriman, ya, mereka yang menghindari perkara-perkara yang dilarang, ya, mereka ini Allah akan melayan mereka dengan sifat kasih serta pemurahnya, ya. Ini yang perlu kita faham di dalam masalah sifat Allah, sifat Maha Pengasih Allah. Sifat kasih Allah itu adalah buat mereka yang berhak untuknya, buat mereka yang layak untuk memperoleh sifat kasih serta ampunan daripada Allah. Adapun mereka yang tidak layak, mereka yang melakukan kezaliman, mereka yang melakukan dosa, ya, dan tidak bertaubat, dan Allah tidak mengampunkan perbuatan mereka, mereka ini layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah keadilan buat mereka. Seterusnya ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah yang memulakan, yakni ciptaan atau makhluk itu, dan dialah yang menghidupkannya kembali. Allah lah yang memulakan segala makhluk itu daripada tidak ada kepada ada di dalam alam ini. Dan apabila tiba hari kiamat, kesemua makhluk akan musnah, dan Allah jugalah yang akan menghidupkannya kembali. Yang mana ingin dihidupkan oleh Allah, Allah akan menghidupkannya kembali. Dengan erti kata, segala permulaan serta akhir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah, ya, sesuatu itu bermula, dan kepada Allah kesudahan sesuatu itu, ya. Maka di sini kita kata kita wajar untuk menginsafi kewujudan kita di atas muka bumi ini. Kita mengatakan bahawa keberadaan kita di dalam dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Daripada Allah kita bermula, yang pertama, dan yang kedua yang kita kena ingat juga bahawa kepada Allah juga kita akan kembali, ya. Kita tidak akan dapat lari daripada hakikat ini. Daripada Allah kita bermula, kepadanya kita kembali. Maka di sini perlu kita ingat tentang apakah persiapan ataupun persediaan yang kita telah lakukan, ya. Berbagai-bagai macam-macam benda yang kita telah lakukan di atas dunia ini. Tetapi itulah, kita kena ingat bahawa akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ayat yang ke-14. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dialah yang maha pengampun merujuk kepada wa huwal ghafuru, al-ghafur, atau ya, kembali kepada perkataan al-maghfirah, ya, keampunan. Seperti mana dalam ucapan kita astaghfirullah, ya, aku meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Apakah yang dimaksudkan dengan ampunan, ya? Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar, ya, atau al-maghfirah, ya? Sekadar perincian supaya kita jelas, ya, tentang maksud ampun itu, ya.
ia adalah keampunan Allah membawa maksud menutup satu kesalahan serta memaafkannya. Menutup satu kesalahan serta memaafkannya, yakni mengetepikannya. Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, antara keunikan bahasa Arab itu adalah setiap perkataan itu dia kembali kepada kata dasar dia. Maka istighfar atau al-maghfirah itu dia kembali kepada perkataan al-mighfar. Al-mighfar secara dasarnya membawa maksud perisai besi kepala. Al-mighfar. Seperti mana dalam hadis daripada Bukhari dan Muslim, di mana Anas bin Malik, ya, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, dia mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Ya, Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah itu pada tahun 8 Hijrah, sedang di atas kepalanya al-mighfar. Itu kita kata al-mighfar. Apa maksud al-mighfar di sini? Ini perisai besi kepala. Kita lihat daripada kata dasar al-mighfar inilah datangnya perkataan istighfar ataupun maghfirah. Yang mana kalau kita nak faham lebih lanjut tentang apa itu astaghfirullah, dia merujuk kepada perkataan mighfar tadi, perisai besi kepala. Yang mana apa tujuan seseorang itu, khususnya dalam perang, dia memakai perisai besi kepala seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita melihat bahawa perisai besi kepala itu dia akan melindungi kepala, ya, daripada, ya, tusukan pedang ataupun, ya, lontaran panah dan lembing, ya. Dia akan melindungi kepala. Dalam masa yang sama dia akan, ya, membuatkan apa juga tusukan pedang ataupun, ya, lontaran lembing ataupun panah, ya, dialihkan. Ini tidak terkena pada kepala. Ya, kalau mana yang panah yang datang ke apa, dia akan teralih daripada kena kepala. Maka itu kita kata istighfar maksudnya apa? Menutup satu kesalahan seperti mana maghfar tadi menutup kepala, ya, serta mengetepikan kesalahan itu. Seperti mana panah apabila terkena pada perisai besi tadi, dia akan terlantun ke arah yang lain, ya. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Antara sifat Allah adalah Maha Pengasih atau al-wadud tadi, ya. Al-wadud daripada perkataan wid. Apakah yang dimaksudkan dengan wid? Ya, widdun, ia adalah kasih yang murni, maknanya kasih yang suci, yang bersih, ya, kasih sepenuhnya, ya, yang tidak bercampur dengan benda-benda yang benda-benda asing, ya, kasih 100%, ya. Maka itu al-wid atau al-wadud maksudnya kasih yang murni. Apa artinya Allah, ya, bersifat wadud? Hakikatnya perkataan wadud ni dia membawa dua maksud, ya, yakni pengasih atau dikasih, ya. Allah Maha Pengasih dan dalam masa yang sama Allah dikasihi, ya. Cuma dalam terjemahan dia ambil satu maksud sahaja daripada perkataan wadud tadi. Dia kata Allah Maha Pengasih. Tetapi nak kata bahawa wadud tu sebenarnya juga membawa maksud Allah dikasihi, ya. Allah dialah yang Maha Pengampun lagi dikasihi, ya. Maka ini sifat yang ada pada Allah, ya. Dia Maha Pengasih, yakni mengasihi orang yang beriman. Dalam masa yang sama Allah juga, ya, Allah mengasihi orang yang beriman. Dalam masa yang sama Allah dikasihi atau dicintai oleh orang yang beriman. Seperti mana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Ya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, apa syaratnya? Hendaklah kamu ikut sunnah Nabi. Kalau kamu ikut sunnah Nabi, Allah akan membalas cinta kamu dengan mencintai kamu semula, ya. Kita lihat
antara sifat pengasih Allah, ya, Allah bersifat pengasih, ya. Antara satu maksud al-wadud tadi tu, Allah, kasih Allah, dia boleh kita kata, kita rumuskan, dia tertuju kepada 3 perkara. Yang pertama tertuju kepada manusia, ya. Yang kedua dia boleh tertuju kepada perbuatan, dan yang ketiga dia boleh tertuju kepada tempat, ya. Kalau Allah mengasihi manusia, ya, seperti ataupun seseorang individu, ya, antaranya contoh yang dapat kita berikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kasih Allah tertuju kepada Rasulullah secara individu, ya, kepada manusia yang tertentu, ya. Atau kasih Allah tertuju kepada amalan-amalan tertentu, ya, seperti mana dalam banyak ayat Al-Quran yang mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah, ya, mengasihi, mencintai orang yang bertakwa, ya. Allah mencintai sifat takwa itu, ya, sifat perbuatan takwa. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawabin, Allah cinta atau mengasihi orang-orang yang bertaubat. Sifat taubat, perbuatan taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat, Allah, antara kasih Allah kepada tempat adalah seperti mana dalam hadis-hadis mengatakan bahawa ahabbul buqa'i ila Allah masajiduha, sebaik-baik ataupun tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, ya. Begitu juga seperti mana dalam hadis menjelaskan bahawa sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah, ya, Makkatul Mukarramah, ya. Wa ahabbullahi ilallah, ya, yang paling dicintai oleh Allah iaitu Makkatul Mukarramah. Baik, kita lihat ayat yang ke-15, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arasy, lagi maha mulia. Dzul Arsy, yang memiliki arasy, ya, pemilik arasy. Baik, apa yang dimaksudkan dengan arasy, ya? Mungkin kita banyak dengar perkataan arasy ini, ya. Jadi itu adalah antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, arasy membawa maksud sarirul mulk, katil singgah sana, ya, dari segi bahasa Arab. Seperti mana dalam kamus Lisanul Arab yang menjadi kamus utama dalam memahami perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita lihat dalam hadis menjelaskan lagi tentang arasy, bahawa arasy ini adalah makhluk, ya, makhluk Allah, bahkan makhluk yang paling tinggi dan paling besar, dan tidak yang mengetahui kebesaran arasy itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 menyebutkan tentang arasy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang memikul arasy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu 8 malaikat. Nak mengatakan bahawa yang memikul arasy Allah yang besar ini adalah 8 malaikat, ya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus." Sekiranya kamu meminta syurga daripada Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Ya, salah satu daripada syurga ada yang bernama syurga Firdaus. Fa innahu a'la al-jannah. Sesungguhnya syurga Firdaus itu adalah syurga yang paling tinggi, ya. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atas syurga Firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Yakni di atas, kalau kita lihat syurga ni dia berperingkat-peringkat, ya. Ada yang bawah, ada yang atas, tapi nak mengatakan yang paling atas adalah syurga Firdaus, dan di atas syurga Firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun tentang kebesaran arasy itu, kita lihat ada sebuah hadis, ya, yang sahih daripada riwayat Ibnu Jarir At-Tabari serta wa Ibnu Abi Syaibah, ya, dalam kitabnya Al-Arash,
serta Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat, ya. Rasulullah mengatakan, inna as-samawati as-sab' wal aradhina as-sab' fil kursi ka halqati ulqiyat fi falatin min al-ard wa inna fadla al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala hadhihi al-halaqah. Perbandingan antara 7 petala langit bersama 7 petala bumi dengan kursi. Tadi kita sebut tentang arash, tapi kita lihat dalam hadis ni disebut kursi. Jadi ada 2 benda di sini, ada arash dan kursi. Perbandingan antara 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kursi, ya, adalah seperti bulat perisai besi yang digunakan dalam perang, ya, yang dicampakkan di tengah-tengah tanah yang terbentang luas, ya. Bulat perisai besi ni yang dipegang oleh seorang tentera tu, dia diumpamakan seperti 7 langit bumi dan 7 lapisan bumi, langit dan bumi, ya, ke-7 lapisannya. Diumpamakan sebagai perisai besi ni yang dicampakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Maka itulah dia, ya, perbandingan antara langit dan bumi berbanding dengan kursi, ya. Baik, bagaimana pula perbandingan antara kursi dengan arash? Sambungan hadis tu Rasulullah kata, ya, dan sesungguhnya kebesaran arash berbanding kerusi adalah seperti luasnya tanah yang terbentang, ya, berbanding bulat perisai besi tadi, ya. Digunakan perbandingan yang sama, ya. Maka akhirnya kalau nak bandingkan arash dengan kursi pula, kursi diibaratkan sebagai perisai besi tadi, ya, yang dicampakkan di tengah-tengah padang pasir. Manakala arash pula adalah luasnya, ya, padang pasir itu, ya. Nak mengatakan bahawa perbandingan antara kursi dan arash itu sangat besar, ya, jurangnya sangat besar. Seperti mana besarnya jurang antara kebesaran 7 petala langit dan bumi berbanding dengan kursi. Adapun arash jauh lebih besar lagi, ya, daripada kursi, apatah lagi 7 petala langit dan juga bumi. Baik, maka arash membawa maksud katil singgasana yang sungguh besar, ya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada disebut dalam hadis tentang kursi, ya, dan insyaAllah kita membiasa mendengar ayat kursi. Apa yang dimaksudkan dengan kursi? Barangkali mungkin terlintas dalam fikiran kita pun terjemah secara mudah, kursi itu kursilah, ya, kursi tempat kita duduk ni, ya, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, luasnya kursi Allah, ya, seluas langit dan bumi, ya, yang mana perinciannya kita dah sebut dalam hadis tadi. Hakikatnya ulama ada sedikit pendapat yang berbeza tentang maksud kursi ini, ya. Ada yang berpendapat, ya, yang dimaksudkan dengan kursi Allah adalah ilmu Allah, ya. Maka dia bukan satu makhluk yang terpisah daripada Allah, tetapi sebahagian daripada sifat Allah, ilmu Allah, ya. Yang mana kalau kita lihat riwayat menyebutkan tentang tafsiran ini, dia tidak sabit, ya, daripada Ibnu Abbas. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan bahawa kursi itu adalah arash itu sendiri. Yang ini tak ada beza antara kursi dengan arash. Yang pertama kata ilmu, yang ini sifat Allah. Yang kedua kata kursi dengan arash ni benda yang sama, cuma istilah berbeza, tapi merujuk kepada benda yang sama, ya. Tapi pendapat yang ketiga, dan insyaAllah inilah pendapat yang rajih, yang kuat, ya, kursi ini berbeza, dia bukan ilmu Allah dan dia bukan arash. Sebaliknya dia adalah satu makhluk yang lain, seperti mana yang dapat kita faham dalam hadis tentang kebesaran kursi dan arash tadi. Yang mana kalau kita lihat, ya, dalam pendapat yang ketiga ni menjelaskan bahawa kursi itu adalah tempat letak kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Mawdhi' qadami ar-Rabb, tempat letak kaki kedua kaki, ya, tempat letak kedua kaki Allah, ya. Hal ini dijelaskan dalam athar, ya, daripada riwayat Ibnu Abbas
yang mengatakan bahawa di athar, bukan hadis, athar, Ibn Abbas berkata, al-kursi mawdhi'ul qadamain wa mal arsyu fala yuqaddiru qadaruh. Al-kursi adalah tempat letak kedua kaki, adapun arash tidaklah diketahui kebesarannya. Dan athar daripada Ibn Abbas ni ialah sahih, diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibn Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid. Baik, kita lihat apabila kita mengatakan Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arash lagi maha mulia, ada satu perkara berkenaan tentang arash Allah, tentang singgah sana, katil singgah sana Allah, arash itu yang kita kena faham. Ada banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana Allah istiwa, istiwa di atas arash, katil singgah sananya. Di sini kita perlu jelas juga. InsyaAllah kita dah jelas tentang maksud arash, kita sudah faham tentang maksud kursi, tapi satu istilah juga yang tak kurang penting untuk kita faham adalah maksud istiwa itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Al-Quran, tentang penggunaan perkataan istiwa ini, hakikatnya saya kira perlu kepada perincian sedikit kerana ada kepentingannya. Maksud istiwa dia bergantung kepada kedudukannya dalam satu jumlah itu. Ada 4 keadaan perkataan istiwa itu. Kalau sekiranya dia disambung dengan perkataan ala, atau disambung dengan perkataan ila, atau disambung dengan perkataan waw, waw maknanya dan, atau dia disebut secara dia disebut secara sendiri tanpa ada perkataan penyambung dia. Jadi ada 4 keadaan yang mana dia akan memberi kesan kepada maksud istiwa itu. Sekiranya dia disambung dengan perkataan ala, seperti mana dalam Al-Quran disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dalam surah Taha ayat yang kelima, dalam kataan yang lain thumma istawa 'alal 'arsy, lalu Allah istiwa ala atas arash, seperti mana dalam surah A'raf ayat yang 54, dalam surah Yunus ayat yang ketiga, Ar-Ra'd ayat yang kedua, Al-Furqan ayat yang ke-59, As-Sajdah dalam ayat yang keempat, dan surah Al-Hadid ayat yang ke-4. Jadi ada 7 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang Allah istiwa alal arsh. Maknanya dia gunakan perkataan ala di situ. Itu keadaan yang pertama. Adapun keadaan di mana dia disambung, kata sambungnya adalah ila, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29, thumma stawa ila sama, lalu Allah istiwa ila. Tadi ala, sekarang ila. Ila membawa maksud ke. Jadi lalu Allah istiwa ke langit. Apa maksud istiwa di sini? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat yang pertama kata ila di sini membawa maksud ala juga. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa ila di sini membawa maksud al-qasdu al-kamil, yakni menuju sepenuhnya. Jadi bila kita tafsirkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 tadi, lalu Allah menuju sepenuhnya ke langit. Jadi ini maksud istiwa apabila disambung dengan ila. Adapun kalau sekiranya istiwa itu kata penyambung dia adalah waw, waw al-'athf, waw maksud dan, seperti mana perkataan istawa al-ma'u wal khashabah. Waw di sini membawa maksud sama. Jadi kalau perkataan istawa al-ma'u wal khashabah, air dan kayu sudah jadi sama. Maksudnya apa? Kita andaikan ada satu kayu, satu tiang kayu, lalu air itu terus menambah, lalu apabila dia setara dengan hujung atas kayu, maka orang Arab kata istawa al-ma'u wal khashabah.
ya. Air dan kayu sudah sama, maknanya sama tinggi, ya. Jadi nak katakan digunakan perkataan istawa tu, ya. Adapun kalau perkataan istawa tu datang dengan sendiri tanpa ada kata penyambung, seperti mana dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-14, walamma balagha ashuddahu wastawa, ya. Apa maksud istawa di sini? Ya, dia tidak ada ala, tidak ada ila dan tidak ada waw. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Istawa di sini diberdiri sendiri, tak ada kata sambung, ya. Yang dimaksudkan dengan istawa di sini adalah kamula, lengkap. Jadi terjemahan dia, dan ketika dia Nabi Musa sampai ke peringkat umurnya, ya, yang cukup. Ini kata istawa tadi, yakni cukup, yakni lengkap kekuatannya dengan dan sempurna, lengkap kekuatannya dan sempurna. Nak katakan istawa di sini membawa maksud lengkap, yakni apabila umurnya lengkap, maknanya sampai ke peringkat, maknanya dia sudah lengkap dari sudut fikiran dia, ya. Kita kembali kepada maksud istawa yang disambung dengan kata penyambung ala, ya, kerana itu yang disebutkan, dikaitkan dengan arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau thumma istawa 'alal 'arsy, ya. Ulama salaf, ulama Islam dahulu, ya, apabila mereka menjelaskan tentang maksud ala di sini, istawa 'alal 'arsy, ala di sini membawa maksud, ya, ala ain lam alif, bukan ala ain lam ya atau ya maksurah, tak ada titik. Ala di sini, ala ain lam alif, maknanya meninggi, atau irtafa'a atau sa'uda. Kalau kita lihat ketiga-tiga perkataan ini membawa maksud yang hampir serupa, yakni meninggi. Atau ada tafsiran yang keempat tentang maksud ala di sini, istawa 'alal 'arsy, ala di sini maknanya istaqarra, yakni tetap. InsyaAllah apabila dengan penjelasan ini, kalau kita kembali kepada thumma istawa 'alal 'arsy, apa terjemahannya? Kita kata lalu Allah istawa, yakni meninggi atau tetap atas arash, ya. Thumma istawa 'alal 'arsy, apa maksudnya? Lalu Allah istawa, yakni meninggi atau tetap atas arash. Maka di sini kita nak betulkan kesilapan terjemahan yang sering disebut-sebut. Apabila orang mengatakan istawa, maknanya bersemayam. Ini adalah satu kesalahan dalam terjemahan. Kerana kalau kita lihat maksud bersemayam, kalau kita buka kamus, ya, kamus Dewan ke, ya, bersemayam membawa maksud, ya, duduk atas takhta atau singgahsana. Yang ini semayam di sini maksud duduk, ya. Sedangkan kalau kita tengok perkataan istawa, dia tidak membawa maksud duduk. Sebaliknya seperti mana yang kita dah jelas tadi, istawa, ya, membawa maksud meninggi, khususnya apabila dia sambung dengan perkataan ala. Istawa ala maknanya meninggi atau tetap. Jadi istawa bukan membawa maksud duduk atau semayam, bersemayam. Kerana kalau duduk atau bersemayam dalam bahasa Arab kata jalasa duduk, ya, atau bersemayam. Tapi istawa membawa maksud meninggi atau tetap, ya. Baik. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arash lagi maha mulia, ya. Al-Majid membawa maksud maha mulia. Di sini kita nak sebutkan bahawa Al-Majid di sini ada dua cara bacaan, Al-Majidi atau Al-Majidu, ya. Yang akan memberi kesan kepada maksudnya. Kalau kita kata, ya, Al-Majidi, dia adalah sifat bagi arash, ya, ya, sifat bagi arash, ya, maknanya kemuliaan itu, ya, kemuliaan itu adalah bagi arash. Arash itu bersifat mulia. Kalau kita kata Al-Majidu, ia adalah sifat bagi Allah, ya, yang mana itu yang diterjemahkan dalam terjemahan tu, yang memiliki arash lagi maha mulia. Maha mulia ni merujuk kepada Allah. Tapi itulah kita nak kata, itu kalau dibaca dengan Al-Majidu,
Yang mana kedua-dua bacaan ni adalah betul, ya. Yang mana kita pun sering sebut dalam tasyahud kita, ya, dalam tasyahud ketika solat kita kata innaka hamidun majid, engkaulah yang dipuji lagi dimuliakan, ya. Seterusnya ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya, ya. Apa yang Allah ingin lakukan, ya, tidak ada siapa yang dapat menghalangnya, ya. Apa yang Allah ingin lakukan, ya, dia akan lakukan, ya. Tidak akan dihalang oleh sesiapa, tidak akan dapat tidak ada apa juga bentuk kekangan, ya. Bahkan kalau Allah inginkan sesuatu, ya, tidak lebih untuknya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah ia, ya. Ayat yang ke-17, hal ataka hadithul junud, sudahkah datang kepada engkau berita tentera-tentera, ya. Sudahkah sampai kepada engkau berita tentera-tentera. Tentera-tentera di sini tak disebut siapa, tapi dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, Fir'auna wa Thamud, Fir'aun dan Thamud, yakni tentera-tentera Fir'aun dan Thamud. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada banyak menyebutkan tentang kisah Fir'aun. Cuma persoalan yang mungkin timbul, Fir'aun ini merujuk kepada siapa? Adakah dia merujuk kepada individu atau dia merujuk kepada sifat, ya? Ada dua pendapat. Ada pendapat kata dia merujuk kepada seorang raja ketika Nabi Musa, ketika zaman Nabi Musa, ya, alaihissalam, ya, raja yang zalim itu. Ada yang kata itu adalah sifat bagi raja orang Mesir, ya. Kalau raja Mesir je memang diberi gelaran Fir'aun, ya, seperti mana Kisra bagi raja Parsi, seperti mana Hirqil bagi raja Rom, dan juga seperti mana Najasyi bagi raja Habsyah. Jadi ini pendapat yang kedua, bahawa Firaun dia bukan merujuk kepada seorang individu, tapi semua raja-raja di Mesir, ya, pada zaman dahulu semua di gelaran dia Firaun. Jadi ada dua pendapat di sini, ya. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan bahawa Fir'aun adalah individu, iaitu raja yang memerintah pada zaman Nabi Musa, ternyata bahawa Fir'aun pada zaman Nabi Musa ini adalah raja yang sangat berkuasa dan sangat bengis serta zalim. Bahkan dia bersifat sombong, takabur, sehingga mendakwakan bahawa dirinya adalah Tuhan. Tetapi kita kata ironinya adalah akhirnya di hujung kisah Fir'aun adalah orang-orang pembesar-pembesar yang rapat dengan Fir'aun, mereka ini yang mendustakan ketuhanan Fir'aun, iaitu ahli tukang-tukang sihir, ya. Tatkala mereka melihat tongkat Nabi Musa memakan, ya, tongkat-tongkat mereka, ya, yang telah bertukar menjadi ular, ternyata bahawa tongkat Nabi Musa yang menjadi ular memakan tongkat-tongkat ular mereka. Maka di situ mereka mendapati bahawa ini bukan lagi sihir, tetapi, ya, mukjizat daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendustakan, kufur, menidakkan ketuhanan Fir'aun, ya. Maka ini kisah Fir'aun yang mana akhirnya dia mati lemas, ya, di dalam air sungai atau air lautan yang sebelum itu dia berbangga dengan air lautan atau air sungai itu, ya. Ternyata dia mati di dalamnya itu, di dalam air itu, ya. Itu Fir'aun. Adapun Thamud, dia adalah kaum yang hidup pada zaman Nabi Saleh, yang mana Allah memberi mereka kekuatan serta kemampuan yang luar biasa, di mana mereka membuat rumah-rumah mereka di bukit-bukit atau gunung ganang. Mereka mempunyai kekuatan untuk nak membuat bukit daripada, ya, batu-batu bukit tu, ya, dipahat, ya. Mereka mempunyai kekuatan yang sangat hebat, ya. Tetapi ternyata apabila mereka mendustakan kerasulan Nabi Saleh, mereka enggan beriman dengan Allah, akhirnya Allah menurunkan azabnya dalam bentuk gempa bumi serta
bunyi pekikan, ya, bunyi jeritan yang sangat kuat, sehingga akhirnya mereka mati di dalam runtuhan rumah-rumah mereka yang dibuat daripada batu-batu gunung ganang itu. Yang ini mereka mati di tempat mereka banggakan itu, ya, seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-78. Kita lihat apabila Allah kata hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud, sudahkah datang kepada engkau berita tentera-tentera Fir'aun dan Thamud. Kisah-kisah tentang Fir'aun dan Thamud, ya tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita kata ada dua faedah yang dapat kita sebut di sini, ya. Dia menjadi sumber ketenangan bagi Rasulullah, ya, serta kata-kata penguat, ya, supaya Rasulullah, ya, mendapat kekuatan dengan mendengar kisah-kisah yang berlaku kepada kaum-kaum yang mendustakan para rasul mereka, ya. Jadi dia sebagai kata perangsang buat Rasulullah, ya, sebagai terus teguh berdakwah. Itu yang pertama. Faedah yang kedua yang dapat kita sebut adalah kisah-kisah Fir'aun dan Thamud ini adalah sebagai ancaman serta amaran buat orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy Mekah. Allah nak mengingatkan mereka bahawa kalau kaum dahulu, kaum Fir'aun, kaum Thamud yang hebat, yang sangat kuat, yang mana akhirnya kekuatan mereka tidak dapat menghalang, ya, kemusnahan mereka, ya. Allah nak mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahawa kamu ni tidaklah lebih hebat daripada kaum Fir'aun dan juga Thamud, ya. Yakni kalau sekiranya kamu terus mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehancuran serta azab menanti kamu, ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, ayat yang ke-19. Wallahu min waraihim muhit, ayat yang ke-20. Padahal Allah menguasai mereka daripada segenap penjuru, ya. Allah melihat, Allah sentiasa melihat serta memperhatikan, ya, mereka yang mendustakan para rasul, mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak ada sesiapa yang akan dapat lari daripada pengetahuan Allah, tidak ada sesiapa yang dapat lari daripada kuasa Allah serta azabnya. Cuma Allah, ya, dia memberi masa, dia memberi tempoh, dia terus melepaskan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan, kekufuran serta kezaliman. Tetapi apabila masanya tiba, ya, mereka akan dihisab, ya, dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu tidak ada sesiapa yang dapat, ya, melarikan dirinya. Bal huwa Qur'anun Majid, ayat yang ke-21. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, fi lauhin mahfuz, ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-22 daripada surah Al-Buruj. Fi lauhin mahfuz, yang tersimpan dalam lauh mahfuz, ya. Kitab lauh mahfuz ialah kitab yang tertulis di dalamnya kesemua takdir-takdir, kesemua ketetapan-ketetapan bagi semua makhluk sejak dahulu sehingga akhirnya, ya. Kesemuanya, kesemua takdirnya tertulis di dalam kitab lauh mahfuz. Dan termasuklah di antara apa yang tertulis dalam kitab lauh mahfuz ni adalah Al-Quran, ya. Segala kandungannya sudah tertulis di dalam lauh, ya, kitab lauh yang bersifat mahfuz, yakni tersimpan, terpelihara daripada sebarang penukaran atau sebarang, ya, tokok tambah dan seumpamanya, ya. Baik, saya kira tuan-tuan dan puan-puan sampai di situ, ya, untuk kuliah kita pada malam ni, ya. Alhamdulillah dapat kita sampai ke penghujung surah Al-Buruj, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk ke dalam surah yang seterusnya, iaitu surah At-Talaq ataupun surah At-Tariq, ya. Pada kuliah yang lalu, ya, ada pertanyaan tentang sejauh mana, ya, kaitan antara, ya,
mangsa-mangsa ashabul ukhdud, ya, mangsa-mangsa yang dibakar di dalam parit-parit api, ya, yang disebut di dalam bahagian pertama surah Al-Buruj ini, ya. Hal ataka hadithul dan surah Al-Buruj di awalnya, ya, ashabul ukhdud, ya. Sejauh mana kaitan ayat ini, ya, dan siapakah mereka yang telah dibakar, orang-orang beriman yang telah dibakar di dalam parit-parit api ini, ya. Dan adakah mereka, ya, adakah ada kaitan dengan peristiwa si raja dan juga tukang sihirnya yang sudah lanjut usia, yang mana akhirnya si raja memerintahkan supaya tukang sihir itu, ya, mencari pengganti, yang mana, ya, si tukang sihir itu telah menjumpai bakal penggantinya, iaitu seorang pemuda. Tetapi ternyata pemuda itu tidak berminat untuk mempelajari sihir. Sebaliknya dia pergi belajar dengan si rahib yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada disebutkan di dalam kitab tafsir Ibn Kathir ini, ya. Jadi kisah, ya, riwayat tentang tukang sihir dan si rahib, ya, serta pemuda itu disebutkan dalam riwayat Muslim. Jadi kisahnya sahih. Cuma adakah mereka ini yang dimaksudkan dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj ini? Ya, kita mendapati bahawa, ya, ulama tafsir ada riwayat-riwayat yang berbeza. Jadi para ulama tafsir berbeza pendapat. Cuma akhirnya yang dapat kita simpulkan bahawa, ya, kisah raja, tukang sihir, si rahib dan si pemuda itu yang dalam riwayat Muslim itu mereka adalah sebahagian daripada ashabul ukhdud. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak menafikan kisah-kisah yang lain yang serupa. Bagaimana orang-orang yang beriman, ya, dibakar di dalam parit api, ya, seperti mana orang-orang yang beriman dengan pemuda seperti mana dalam riwayat Muslim tadi, ya, yang mana apabila mereka beriman, ya, ternyata raja itu memerintahkan supaya mereka dicampakkan di dalam parit daripada api, ya. Dan kisahnya di penghujung kisah riwayat Imam Muslim tadi, ya, di penghujung kisahnya mengatakan bahawa sehinggalah tiba giliran seorang perempuan, seorang ibu untuk dicampakkan dalam parit api itu, ya. Cuma dia teragak-agak, bukan kerana tidak beriman, tetapi dia merasa kasihan dengan bayi yang didokongnya. Tetapi ternyata bayi itu berucap, mengatakan, wahai ibu, bersabarlah, kerana sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka mendengar kata-kata si bayi yang tidak boleh bercakap, ya, tetapi dalam keadaan itu dia bercakap, maka si ibu itu merasa tenang dan, ya, dia dicampakkan ke dalam parit api itu, ya. Jadi kesimpulan kita mengatakan bahawa surah Al-Buruj ni dia bersifat umum, ya, merujuk kepada semua riwayat-riwayat, kepada semua peristiwa-peristiwa tentang orang-orang beriman yang telah dicampakkan ke dalam api kerana terus berpegang, kerana terus beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Juga ada satu soalan lagi yang diajukan pada minggu lepas tentang adakah Ar-Rashid salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh tak kita menggunakan nama Abdul Rashid, ya, Abdul Rashid. Saya menjumpai fatwa, ya, daripada Majlis Fatwa Arab Saudi yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang menjelaskan bahawa Ar-Rashid ini bukan daripada nama Allah, ya, kerana tidak ada disebut dalam Al-Quran dan juga tidak sabit dalam hadis yang sahih. Maka tidak boleh menamakan Allah dengan nama Ar-Rashid. Maka juga tidak bolehlah menamakan manusia dengan Abdul Rashid, ya, hamba Ar-Rashid. Sedangkan Ar-Rashid itu bukan nama Allah, ya. Adapun mereka yang mempunyai nama Abdul Rashid ini, maka hendaklah mereka mengelakkan daripada
menggunakan nama tersebut, dan hendaklah mereka menukarnya ya kepada nama yang lain ya. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ni. Ustaz, kalau Abdul Rashid tak boleh, bermaksud Rashid boleh Hasan. Kalau nama dia Rashid dia boleh. Rashid je. Yalah, itu boleh lah. Ya. Sidik. Itu lain lah. Rashid tu sifat, maknanya bijaksana ya. Yang tak boleh Abdul Rashid. Menisbahkan Rashid tu kepada Allah. InsyaAllah. Okey. Saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ini. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.